Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi kesihatan dan taufik serta hidayah. Dan alhamdulillah kita boleh solat maghrib berjemaah bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum kita menunggu isyak malam ini, sedikit sebanyak saya akan berkongsi mengenai bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim. Dan insyaAllah malam ini kita akan sambung balik bacaan pada surah Ali Imran pada muka surat yang ke-55. Jadi siapa yang tidak hafal boleh ambil mushaf ataupun boleh tengok di LCD yang kat depan ni. Tapi seeloknya ambil mushaf lah. Surat 55. Dan sebelum itu saya nak kongsi satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, yang bermaksud orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dengan keadaan yang tersangkut-sangkut, maknanya tersangkut tu sama ada dia tidak pandai membaca, ataupun nafas dia tidak cukup, dan ataupun terbahar-bahar ada setengah pagi, dan dia mengalami kesukaran untuk membacanya, yakni dia akan mendapat 2 pahala. Orang yang baca Al-Quran tersangkut-sangkut, maknanya dia ni tidak mahir lagi lah, tak lancar, dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala sebab dia belajar, dan 1 pahala sebab dia berusaha dalam masa yang sama dia tidak boleh membaca. Jadi semoga kita ni tergolong kedua-duanya sekali, insya-Allah. Jadi kita sambung balik surah Ali Imran, surat 55 kan? Jelas kan? Oh, haji tak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Okay, tengok huruf zal duduk di bucu Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب Okay, seandainya tidak cukup nafas, kita terberhenti pada wa huwa
Ambil balik pada wahwa ataupun ibtidak pada wahwa qa. Sekali kita ambil balik pada wahwa sebab tadi ada yang tak cukup nafas. Kenapa perlu ulang? Sebab kita tak cukup nafas. Sebab bila kita baca Quran, kita mencuri nafas. Contohnya, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun. Tu curi dia tu. Jadi dia mencacatkan bacaan kita. Mungkin kali pertama dia jadi dalam kategori kesalahan yang ringan, tapi bila kita mengamalkannya dan kita tidak cuba sedaya upaya untuk mencukupkan nafas dengan kalimah ayat yang kita nak baca, ataupun kita perlu mahir dan perlu rajin waqaf pada nafas yang kita tidak cukup, dan kita ibtidak balik, kita mulakan balik pada kalimah sebelumnya. Biasa di belah Afrika sana, umur 40 tahun ke atas, kes-kes ini selalu berlaku, curi nafas. Kat sini tak ada, saya rasa. Tadi dia bukan curi nafas, dia slow. Okay, kita ambil balik dah. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan. Okay, kalau siapa yang tak sampai pada wasayyidah, dia boleh berhenti pada biyahya musaddiqan bi kalimah. Lepas tu kena ambil balik pada musaddiqan. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidah. وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Okay, sebelum lagi kita pergi jauh, kita tengok pada kalimah musaddiqan bi kalimah. Di sini ada perbahasan guru-guru Quran ataupun muridnya lah. Guru tak over sangat, murid biasanya. Bacaan yang pertama, ada guru yang kata pada kalimah musaddiqan ni kena renggang mulut. Ingat? Renggang mulut kan, seperti sehelai kertas punya maksud. Dan ada bacaan yang kedua, guru kata rapat je bibir. Jadi dua-dua ni boleh baca, jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Nanti yang tu kata guru dia kata macam ni, guru dia kata macam ni. Kemudian seorang ulama Mesir tu, sebelum dia mula-mula dia kata renggang bibir. Yang sebelum ni lah, saya pun baca renggang juga bibir sebelum ni. Tapi bila saya datang di kuis saja, di kuis saya tak laki dengan guru saya di kuis, dia kata boleh baca dengan rapat bibir. Dan saya pun tak laki dengan Syekh adalah guru tu, dia kata boleh rapat dengan bibir. Jadi sekarang saya baca dengan rapat bibir. Musaddiqan, bukan genggam. Tapi ada pelajar yang belajar dengan saya, dia baca rapat bibir. Saya tak marah, cumanya saya kata bila belajar dengan saya, ikutlah cara saya. Bila awak belajar, kalau awak tak belajar dengan saya, kita pulang pada awak. Jadi awak boleh dua ilmu. Satu awak boleh baca dengan rapat, satu awak baca dengan genggam. Jadi jangan bergaduh. Jadi biasanya benda ni akan terjadi bila mana? Bila masuk je bulan Ramadan. Sebab kita semua akan bertadarus. Jadi semua akan mengeluarkan ilmu-ilmu yang terpendam selama 11 bulan tu kan. Jadi
Kita dah nak masuk Ramadan ni tak lama dah, dalam 94 hari, 95 hari lagi. Jadi kena ingat baliklah. Tak adalah. Okey, sambung. Ayat yang ke-40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati 'aqir. Okey, kalau tak cukup nafas tadi, berhenti pada ghulam. Lepas tu kita nak ibtidak mana? Seeloknya anna yakunu li ghulam. Seeloknya di situlah kalau kita berhenti pada ghulam. Tapi kalau kita nak terus pun boleh, tapi dia tak cantiklah pada wa qad balaghani. Sekarang ni kita ambil terus pada wa qadah. Wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. Tengok balik pada kalimah an-nasa thalathata. Sebab apa? Sebab mula-mula sekali kita sebut huruf sin, lepas tu sebutnya huruf tha. Jadi bagi orang yang betul-betul nak jaga makhraj huruf, jangan tertukar pada kalimah an-nasa thalathata. Semula kita ambil pada alla tukalliman nasa thalathata. Thalathata. Semula alla tukalliman nasa thalathata. Semula alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. إن الله اصطفاك. Kena bunyi huruf kaf. Ambil balik. Inna Allah astafaki wa tahhiraki wa astafaki ala nisa'il alamin. Inna Allah astafaki
nisa'il alamin. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kita baca semula dah. Pertama sekali kita tengok ya Maryam. Ya Maryamu qalqala. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini antara kalimah yang susah. Sebab apa saya kata susah? Sebab ada dua huruf ha. Satu huruf ha, satu huruf ha. Jadi kena jangan bagi jatuhkan lah. Nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Tak serata tu semula. Wa ma kunta ladaihim. Oh, kalau dia tiga kalimah laju kuat suara. Yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun. Id yakhtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة. ومن المقربين. Okey, kita tengok pada kalimah
min husmuhul. Okey. Seandainya kita berhenti pada min husmuhul masih. Okey, kita nak mula pada kalimah ni, kalimah yang saya kuningkan ni. Ismuhu, asmuhu, usmuhu. Usmuhu. Ada lagi selain pada tu? Okey. Sebab apa kita kata usmuhu? Sebab bila hamzah wasal yang pertama hurufnya sin huruf yang ke dua, mim huruf yang ke tiga, kita pun mengambil pakai seandainya huruf ketiga itu berbaris hadapan ataupun dhammah dan huruf ketiga itu berbaris kasrah, kita akan baca dengan bagi kasrah ke bagi bawah ke bagi atas dan hadapan? Hadapan lah, betul. Dan seandainya huruf ketiga itu berbaris fathah ataupun atas, kita akan baca dengan bagi bawah ataupun kasrah, betul. Jadi untuk kalimah ini salah kalau kita baca dengan usmuhu. Sebab apa? Kaedah yang tuan-tuan semua hafal itu hanya 80% sahaja boleh pakai. Selebihnya pada kalimah-kalimah tertentu dalam bahasa Arab dia akan tertukar. Mana tidak semestinya dia akan jadi usmuhu. Kalau kita mula di sini jadi ismuhu. Tapi macam mana seandainya kita nak elak daripada benda ni berlaku? Jangan waqaf. Jangan wasal itu sambung. Betul dah confident tu. Tapi dia ada kalimah-kalimah tertentu. Saya saja je berhenti sini seandainya nak tanya. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita tidak memegang 100% dengan kaedah tu. Tu syok belajar secara ringkas saja. Tapi kalau alif lam dia tidak ilhamdulillah. Kalau bila alif lam dia tidak akan menjadi baris kasrah atau bagi bawah ataupun bagi hadapan. Dia mesti fathah al. Tapi kalau bab ini hamzah wasal, dia boleh pergi pada kasrah ataupun dhammah. Okey. Ada satu tempat dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita berhenti, dia tidak ikut kaedah huruf ketiga itu. Dan insya-Allah tahun depan kalau ada rezeki setiap malam Jumaat minggu ke-4, insya-Allah lah kita akan baca surah Kahfi. Bukan 10 ayat awal, bukan 10 ayat akhir. Kita cubalah baca satu surah bersama-sama. InsyaAllah. Okey, kita sambung muka surat seterusnya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kena ingat bila sebelum kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah ini, seandainya huruf sebelum dia berbaris kasrah mesti baca dengan nipis. Dia tidak jadi qala kadzalikillah. Qala kadzalikillah ataupun qala kadzalikallah. Baru tebal. Qala kadzalikullah, baru tebal. Kalau baris kasrah huruf sebelum dia kena baca dengan nipis. Okey. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل baiki sikit. Wal-Injil. Wal-Injil. Wa rasulan ila bani. Saya teringat satu ayat asal ni. Betul wa rasulan. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Okey, ada yang dah sampai. Okey, ada yang tak sampai lagi. Kita ambil balik, kita berhenti pada anni qad ji'tukum wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Okey. Kahayati tayr. Okey, kita nak baca tebal ke nipis ni? Tebal ke nipis? Tak apa. Tebal nipis. Tebal nipis. Tebal nipis. Okey. Mungkin jawapan yang mengatakan tebal ni saya cuba buat andaian. Kenapa kita tak kata tebal? Sebab sebelum huruf ra itu adanya huruf ta yang berbaris atas. Mungkinlah wat-tay kahayati tayr. Tebal. Mungkinlah ni andaian saya tak tahu betul tak? Yang mengatakan nipis mungkin sebab ra tu bagi bawah. Okey. Kita hurai di sini. Okey. Kenapa dibaca tebal ataupun nipis? Jawapannya kena baca dengan nombor saya ada belakang. Nipis jawapan dia lah. Kenapa baca dengan nipis? Sebab dia hukum kalau kita waqaf ready maddul lin. Mad lin. Lin maksud dia mudah lunak. Jadi kena baca dengan nipis. Walaupun sebelum huruf ra itu adanya huruf ta contohnya. Kalau tidak ada huruf ya lin itu baru kita baca dengan tebal. Tapi seandainya adanya huruf ya di tengah-tengah antara ta dengan ra kena baca dengan nipis. Contohnya khair, tak boleh bacanya khair. Dia tak jadi lin ni maksud dia lunak, mudah. Jadi kena nipis. Kahayati tayr. Gitu je. Jangan kahayati tayr. Tu dah jadi tebal lah. Ingatlah. Sebab apa? Sebab dia hukum dia mad lin. Okey. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah.
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله Sini mungkin tak cukup nafas. Seandainya kita terberhenti pada minhumul kuf, nak bunyi macam mana? Kena bunyi huruf fa yang hamas dahulu, baru bunyi huruf ra. Minhumul kufr, kufr. Ra tu kena bunyi dah. Kalau kita baca minhumul kuf, ada ra tak? Tak ada. Minhumul kufr, minhumul kufr tu menandakan sifat ra itu kita dah bagi kat dia. Sebab apa? Ra ni sifat dia takrir, getar. Siapa tak boleh sebut huruf ra, ingat saya kata kena bela ayam, kena buat ar, latih lidah bagi lembut. Okey, ambil balik. Qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah.
واشهد بأننا مسلمون. Okey, Isyak ada 2 minit lagi. Kita berhenti sini dulu. Sementara tu kita tengok surah lazim. Okey, hari ni kita dah tengok surah apa? Surah lazim. Ya. Okey. Ada surah apa? Haji Isyam. Haji Isyam. Surah apa? Tabbat Yada Al-Masad. Okey, surah Al-Masad. Al-Masad, ya betul. Okey. Surah Al-Masad. Muka surat apa? 603. Pada 604. Ada 3 kan sebelum. Dia surah sekali dengan Al-Kafirun tu. 603 lah. 604 An-Nas. Okey. Al-Masad ni sebelum kita tengok baca, mungkin ada yang tertukar pada kalimah akhir setiap daripada ayat ini. Ada yang mungkin membaca dengan qalqalah akbar semua, dengan watab, kasab, lahab, khatab, masad, semua jadi dengan qalqalah akbar. Jadi sebenarnya di sini qalqalah akbar hanya pada ayat yang pertama sahaja. Mungkin itulah. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada dia macam tahi dah. Watab. Okey. Sebelum kita tengok watab, kena tengok sini ada hukum idgham ma'al gunnah. Huruf tanwin berbaris bawah, kasratain bertemu dengan wa. Dengung Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jangan kasab. Dah cakap dah tadi. Kasab. Cepat je. Lantur je. Kasab. Yang ni macam naik bongo laju. Jangan, bukan yang tinggi. Yang tadi yang tinggi. Ma'awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey, ayat yang keempat ni kena tengok pada huruf ha, pada hamma dengan hatab. Jangan tertukar dengan huruf ha yang simpul. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min
Sama juga dengan yang kelima. Yang ni kita kena ada beza. Lagilah susah. Sebab apa? Kena ada beza. Fi jidiha hablum hab. Fi jidiha hablum mim masad. Mim kecil ni nak buat apa ni? Nak guna bila ni? Bila nak guna dia? Bila kita sambung untuk surah apa? Untuk qul huwallah. Tapi sebelum, kenapa huruf mim? Sebab selepas daripada ayat ini ada kalimah basmalah. Sebab mim akan bertemu dengan basmalah. Sebab tu kena dengung. Dia tak boleh fi jidiha hablum mim masadi bismillah. Tu salah. Dia kena fi jidiha hablum mim masadim bismillah. Barulah mim itu diguna dengan betul. Dia tidak saja letak ni. Kalau tak ada, barulah masadibis. Kalau ada, masadim bismillah kan. Tapi kalau kita baca masadikul, tu lain cerita. Itu lain cerita, panjang pula kisah. Jadi kita berhenti sini dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi sebelum tu ada hadis daripada Tirmizi. Imam Tirmizi kata, sebab setiap kali kita membaca Al-Quran, seelok-elok dan seboleh-bolehnya bacalah doa. Sebab apa? Sebab Quran ini salah satu wasilah untuk kita mendapat segala-gala kebaikan. Jadi doalah banyak-banyak, insya-Allah. Jadi kita bersina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan lidah kami, fasihkan lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkanlah pada diri kami dan keluarga kami, ya Allah, untuk membaca dan menghafal kalimah-kalimah-Mu, ya Allah. Jauhlah kami daripada bala dan bencana, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.